Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 15 Jun 2022. Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN sentiasa berusaha mengekalkan hubungan baik dan mesra dengan semua badan agama di negara ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri di bawah kepimpinannya akan menegakkan dan melindungi kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Datuk Haji Ji berkata meskipun berbeza agama dan bangsa, masyarakat Sabah dapat hidup harmoni dan aman dengan menghormati agama dan kepercayaan yang menjadi tonggak perpaduan di Sabah. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada Bishop Anglican Diocese Sabah, The Most Reverend Datuk Milta Jiki Tais dan rombongan di pejabatnya di Menara Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan GRSBN komited meneruskan pemberian bantuan kewangan kepada badan-badan keagamaan bukan Islam dan sekolah-sekolah bukan Islam di Sabah. Menurutnya, sejumlah 27 juta ringgit peruntukan diluluskan dalam Belanjawan Negeri Sabah tahun 2022 untuk pemberian bantuan kewangan bagi badan-badan keagamaan bukan Islam. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berhasrat menganjurkan program dalam bidang kaligrafi ke peringkat antarabangsa. Menterinya Datuk Jafri Arifin optimis langkah mengetengahkan program-program berkaitan seni kaligrafi khat dapat memampan pelestarian seni kaligrafi khat sejajar dengan perkembangannya. Saya akan bincang dengan pihak kementerian kalau boleh menganjurkan upacara ataupun acara-acara yang peringkat lebih tinggi dalam menghasilkan minat dan juga hasil seni lah, terutama di negeri Sabah ni, untuk melahirkan lebih banyak hasil seni terutama dalam bidang seni khat. Beliau menyatakan perkara ini kepada pemberita selepas melancarkan perasmian bengkel kaligrafi khat yang diadakan bersempena pameran khat dengan majlis sambutan Rasulullah SAW peringkat negeri Sabah di Muzium Tamadun Islam Kota Kinabalu. Kita akan membuat kolaborasi dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah berhubung dengan mempromosikan tulisan Jawi ini kerana asas kepada kaligrafi Islam ini adalah tulisan Jawi. Jenis sulus, jenis nasak, jenis diwani jali, best. Baguslah. Ada macam-macam jenis itulah kot. Terkejut juga lah dapat di sini. Gembiralah. Pengalaman dapat di sini menambah ilmu pengetahuan lah di sini. Sebab bengkel kan, jadi dapat belajar cara-cara menulis khat. Kalau khat ni mula-mula tu memang tak pandai, cuma kena rajin berlatih lah sama rujuk kaedah. Khat ni ada berbagai-bagai jenis. Contoh macam sulus. Seramai 55 orang terdiri pelajar sekolah rendah dan menengah menyertai bengkel kali ini. Masyarakat diseru untuk berkunjung ke perpustakaan dan menyertai program serta aktiviti sempena Bulan Perpustakaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata Bulan Perpustakaan antara inisiatif pihak perpustakaan untuk mendekati masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi perpustakaan. Saya berharap kepada perpustakaan untuk bersiap sedia untuk menghadapi Hera yang akan datang. Sebagaimana dulu persiapan untuk hari ini kita buat persiapan untuk hari esok. Saya yakin dan percaya dengan usaha gigi Perpustakaan Negeri dan kerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia, insya-Allah kita akan mampu mengangkat martabat perpustakaan ini ke satu tahap yang lebih baik daripada hari ini. Datuk Yaakob berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-50 Perpustakaan Negeri Sabah dan pelancaran Bulan Perpustakaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, penganjuran program seumpama memberi ruang kepada pihak perpustakaan untuk memperkenal perkhidmatan, koleksi dan kemudahan yang disediakan kepada pelanggan. Ia selaras komitmen perpustakaan dalam menyediakan perkhidmatan dan menggalak masyarakat
menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber maklumat untuk belajar serta menimba ilmu pengetahuan. Dalam pada itu, beliau berharap agar masyarakat menyedari kepentingan institusi perpustakaan sekaligus meningkatkan budaya membaca. Baik, beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah, angka jangkitan harian terus meningkat kepada 82 kes malam, pertambahan 10 kes berbanding sebelumnya. Kota Kinabalu masih mencatatkan kes harian tertinggi dengan 41 kes baru. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Majun, secara keseluruhan keadaan masih terkawal walaupun lebih banyak daerah merekodkan kes baharu. Hanya 14 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan semalam. Statistik jangkitan harian berkait rapat dengan jumlah sampel ujian setiap hari. Secara purata, peratus kes positif yang dikesan daripada sampel ujian adalah kurang daripada 5%. Sejumlah 2,615 sampel ujian semalam berbanding 2,189 pada Isnin lepas. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Duta Besar Ukraine ke Malaysia, Alexander Nakitailo, bakal menamatkan tempoh perkhidmatannya tahun ini. Alexander berkata beliau tidak merancang untuk melanjutkan tempoh perkhidmatannya dan duta baharu yang bakal dilantik perlu mempunyai latar belakang dan keupayaan relevan supaya peralihan boleh diurus dengan baik. My successor will be coming later this year. It's a normal procedure, normal rotation. So I think I look forward to going back to my country. And of course, there will be someone else to extend the cooperation between Ukraine and Malaysia. On my part, of course, I will brief him about the opportunities here. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Tambahnya, sepanjang 6 tahun berkhidmat, antara perubahan ketara adalah hubungan perdagangan antara Malaysia dan Ukraine yang telah berkembang luas. Dalam pada itu, beliau berharap ekonomi Sabah akan kembali pulih dengan pembukaan semula sempadan negara. Rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti penting dalam mengukuhkan kekuatan sesebuah parti. Ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Sapawi Ahmad yang juga ahli politik senior di Sabah menyifatkan RUU tersebut satu tindakan baik dalam memastikan kestabilan politik di negara ini. Kalau undang-undang ini berjalan, dia harus dilihat secara menyeluruh. Dia tidak harus dilihat kepada orang yang melompat saja. Tapi untuk for the next long term. Supaya memberi ruang kepada next generation. Dia firm, dia masuk politik kerana perjuangan, bukan kerana kepentingan peribadi. Datuk Sapawi berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai RUU Anti Lompat Parti di Kota Kinabalu. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan RUU Anti Lompat Parti akan dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya 18 Julai ini. RUU tersebut akan membabitkan pindaan Perlembagaan Persekutuan menerusi Perkara 1048 dan penggubalan Artikel 49(A). Pindaan juga akan dibuat dalam Perkara 160 dan Jadual 8 dalam Perlembagaan Persekutuan. RUU berkenaan akan terpakai kepada ahli parlimen yang keluar daripada parti yang dimenanginya dalam pilihan raya umum PRU untuk masuk ke parti lain. Sementara itu, Datuk Sapawi berkata sebagai badan bukan kerajaan NGO Islam terawal di Sabah, Usia perlu terus diperkukuh dengan pelbagai pendekatan baharu yang bersesuaian untuk mengekalkan rekod cemerlang dalam bidang dakwah. Ia penting bagi memastikan Usia kekal relevan mengikut keperluan semasa, khususnya dalam menyebarkan syiar Islam di negeri ini. Visi saya ialah untuk memugar dan menggilap imej Usia.
Yang kedua ialah mempelbagaikan aktiviti dakwah selaras dengan kaedah dakwah menghadapi cabaran dunia moden dan global. Yang ketiga ialah untuk mengukuhkan pengurusan organisasi, aset dan pengurusan kewangan yang ada pada usia itu sendiri. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media mengenai pendirian beliau untuk bertanding jawatan yang dipertua usia bagi sesi 2022 hingga 2024. Datuk Sapawi yang juga ketua usia bahagian Sipitang berharap perwakilan bijak memilih saf kepimpinan baharu yang sehaluan dengan aspirasi kerajaan negeri dan persekutuan untuk mempermudah usaha melaksana visi dan misi usia. Beliau optimis pengalamannya dalam kepimpinan termasuk pengalaman menjawat jawatan Presiden Angkatan Belia Malaysia, pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah dan ahli lembaga pengarah Yayasan Ekonomi Islam Malaysia, beliau mampu menerajui usia agar terus cemerlang. Pemilihan ahli Majlis Tertinggi Usia akan diadakan 25 Jun ini di Kompleks Usia Kota Kinabalu melibatkan 27 bahagian yang layak memilih. Seramai 122 orang jemaah Haji Siri 2 dari Sabah selamat berangkat dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke Tanah Suci Mekah menerusi penerbangan KT-21S MH8415 kira-kira pukul 7.25 semalam. Daripada jumlah itu, seramai 14 jemaah haji dari Sandakan dan Kota Kinabalu, Lahadatu 35 jemaah, Tawau 59 jemaah. Mereka terdiri 49 jemaah lelaki dan 73 wanita. Mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira 9.05 malam dan para jemaah digabungkan bersama dengan jemaah haji dari negeri-negeri lain seterusnya berlepas ke Madinah. Jemaah akan menunaikan ibadah haji selama 44 hari bermula 15 Jun dan dijadualkan berangkat balik ke Kota Kinabalu pada 28 Julai depan. Secara keseluruhan, seramai 264 jemaah haji dari Sabah menunaikan ibadah haji tahun ini. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah untuk kali ini. Teruskan bersama berita RTM melalui pelbagai platform untuk info terkini dan sahih. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.